Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam komited sepenuhnya ke arah kerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk menangani isu perubahan iklim dan menyeru peningkatan kerjasama dalam perkongsian ilmu, teknologi dan sumber supaya beban tanggungjawab dikongsi secara saksama. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, menekankan perkara tersebut semasa mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam bagi menghadiri Perhimpunan Tetap Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO sesi ke-33 yang sedang berlangsung sehingga 6 Disember 2023 di London, United Kingdom. Di luar Perhimpunan IMO, Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan Direktorat Jeneral Perhubungan Laut DGST, Kementerian Pengangkutan Republik Indonesia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan kerjasama dalam bidang perkapalan dagang dan operasi pelabuhan. Mewakili bagi penandatanganan MOU tersebut, Haji Muhammad Salihin bin Haji Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Ketua Eksekutif Interim MPABD dan Kementerian Pengangkutan Republik Indonesia diwakili Dr. Kapten Antoni Arif Priadi, Ketua Pengarah Perhubungan Laut. Penyertaan yang berterusan melalui pendekatan senegara penting bagi memastikan pandangan dan suara orang kelainan upaya OKU sentiasa diambil kira. Hal tersebut adalah mustahak untuk direalisasikan demi memastikan penjagaan dan kebajikan warga OKU sentiasa dipeduli dan tidak tercicir daripada sokongan jaminan sosial. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam perutusan sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya HAOKU 2023. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, turut menyatakan tema tahun ini bersatu padu dalam tindakan menyelamat dan mencapai SDG untuk, dengan dan oleh orang kelainan upaya adalah mengenai matlamat pembangunan mampan SDG dan bagaimana perlu berusaha ke arah tahun 2030 untuk menjadikan dunia lebih saksama bagi semua individu termasuk untuk OKU. Menurut perangkaan Jabatan Pembangunan Masyarakat sehingga November 2023, sejumlah 5,617 orang pada masa ini menerima elaun kurang upaya dan 1,090 orang menerima elaun penyedia penjagaan iaitu khas kepada penjaga OKU. Pihak kerajaan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Kementerian Kesihatan telah menyediakan satu platform sistem pendaftaran kebangsaan OKU bagi pengumpulan data yang bertujuan untuk memantau golongan OKU di negara ini. Setakat ini 1,536 orang OKU telah didaftarkan ke dalam pendaftaran kebangsaan orang kelainan upaya. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyambut baik usaha berterusan agensi kerajaan dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai penyertaan golongan OKU dalam pasaran pekerjaan sekaligus mendukung hasrat negara agar golongan OKU diberi peluang yang sama dengan masyarakat awam. Dari segi pendidikan, negara sedang menuju ke arah pendidikan secara holistik. Pelancaran buku rangka kerja dan buku panduan pendidikan khas bagi ibu bapa dan guru-guru digunakan sebagai panduan menilai tahap keperluan pendidikan murid dan intervensi yang diperlukan bagi memastikan akses pendidikan OKU tidak terjejas. Bersempena HAOKU, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menyeru untuk sama-sama memperkukuhkan semangat dan tekad sebagai satu negara dalam mencapai kualiti hidup tinggi bagi golongan OKU, khususnya dalam merancang dan melaksanakan inisiatif dalam bidang-bidang berkepentingan.
Acara kemuncak sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya diadakan kemarin di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara dengan perasmian Pesta Ria Inklusif. Diadakan semasa program Bandarku Ceria, Pesta Anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Khas Ugama Kementerian Hal Ehwal Ugama serta rakan-rakan strategik lain. Pesta Ria Inklusif bermaklumat menggalakkan penyertaan dan perkembangan golongan OKU dalam masyarakat. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis antaranya penyampaian sijil kepada pelatih-pelatih Uniqlen An-Nur Harapan yang tamat program, latihan persediaan pekerjaan dan internship bagi sesi 2022-2023. Majlis diteruskan dengan aktiviti Fun Walk sejauh 1.16 km yang turut disertai oleh lebih 200 orang termasuk golongan OKU. Pameran dan aktiviti anjuran Pantai Jerudong Specialist Centre PJFC, Persatuan-Persatuan OKU, Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa antara yang menarik perhatian pengunjung. Dengan menyediakan platform kepada pelapis bola sepak negara selain mengeratkan hubungan bersama akademi dan kelab serta rakan bola sepak di luar negara, Akademi Bola Sepak DFA dengan kolaborasi Kelab Bola Sepak Albirex Singapura baru-baru ini mengadakan kejohanan Grand Finals di Singapura. Hasil kejohanan tersebut, 10 pemain dari 7 buah pasukan yang menyertainya terpilih bagi menjalani latihan dan perlawanan persahabatan di Negata, Jepun, termasuk 2 pemain muda bola sepak negara. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dari Kelab DPMMFC yang berangkat menyertai kejohanan telah terpilih untuk menyertai perlawanan persahabatan tersebut. Juga terpilih Awang Haris Razik bin Fendi Bohari dari Kelab IKLSM B5. 9 pasukan terdiri daripada para pemenang dan penerima pertama Anugerah ICT Brunei Bikta 2023 akan mewakili negara Brunei Darussalam dalam pertandingan ICT berprestij Anugerah Persekutuan ICT Asia Pasifik APIKTA di Hong Kong pada 4 hingga 8 Disember ini. Delegasi berlepas petang kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Selain pertandingan, para peserta akan diberikan peluang untuk menyertai sesi rangkaian pelajar dan perniagaan yang dikendalikan oleh ekonomi Hong Kong bagi mempromosikan kerjasama dan rangkaian. Delegasi negara diketuai oleh Siti Zaraura binti Haji Muhammad, pemangku penolong Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI. Pelbagai aktiviti dan kegiatan menarik diadakan pada hari terakhir RTB Mini Media Carnival yang diadakan di The Mall Gadong. Petang kemarin diadakan persembahan mukun oleh kumpulan juragan muda dibawakan oleh Harmoni FM. Persembahan bertujuan memberikan pengetahuan kepada orang ramai akan keunikan bermukun di samping memberi pendedahan bagi pelibatan anak-anak muda agar budaya kesenian tersebut tidak pupus. Juga diadakan semasa acara pertandingan mengeja yang mengetengahkan 5 finalis mengeja perkataan dalam bahasa Inggeris. Selain menjadi pengisian karnival, pertandingan dihasrat menggalakkan para pelajar belajar membaca dan menambahkan lagi pembendaharaan kata mereka.
Di sebalik saingan yang pesat di bidang perniagaan, kedai kopi dan tren-tren permintaan yang sentiasa berubah di negara Brunei Darussalam, seorang warga Republik Korea masih tertarik dengan iklim perniagaan yang kondusif sehingga memberandikan diri dengan membuka sebuah kafe berbekalkan pengalaman bekerja sebagai tukang masak selama 5 tahun di negara ini. Sim Sang Jin membuka perusahaan Anon Cafe. Berusia 28 tahun, Sim Sang Jin memulakan perniagaannya pada bulan Mei tahun ini. Pengusaha muda ini pakar menyajikan kopi pelbagai jenis yang menggunakan biji kopi berkualiti dengan mesin berteknologi. Terletak di Batu Besuran, Anon Cafe turut menghidangkan makanan ringan Korea bagi pelanggan-pelanggannya. 의심하지 말고 자기 자신을 의심하지 말고 끝없이 도전해보라고 말하고 싶고 대신 한 번 시작했을 때 쉽게 포기는 안 하면 좋겠어요. Never give up. Kafe ini turut memberikan peluang kepada belia tempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman khususnya dalam menjalankan sebuah perniagaan. I chose to work here basically to expand my skill sets, and also part of it is honestly I wanted to learn more about coffee making. Saya bekerja di sini selama 5 tahun. Semasa bekerja di sini, macam kalau banyak customer, kami dapat handle smoothly. Expo Produk Tempatan 2023 bersempena Pesta Disember Brunei ke-7 berakhir kemarin dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Brunei Economic Development Board melalui Darussalam Enterprise Day. Expo mengetengahkan dan meluaskan lagi pasaran produk masing-masing secara langsung kepada pengunjung dan pembeli selain menjana pendapatan. Feedback kurang ramai terhadap produk kami dan servis kami amat memberangsangkan. Pada masa ini kami ada menawarkan beberapa harga promosi untuk tuition, iaitu limited time offer untuk tuition. Alhamdulillah, sungguh mendapatkan sambutan ramai-ramai. Kan kami buat any tester, so ramai orang yang mencuba. Selain daripada tani punya orang sendiri dan lokal, orang ramai pun ada yang mencuba. Expo juga memberi peluang mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu destinasi pelancongan. Di sini kita dapat explore produk dari Brunei dan bolehlah orang yang dari luar negara dapat mari visit here. Ini sangat gembira dan masa suka banyak people here, and food and minuman is so different dari Thailand. Explore ini is very good. If we have chance, we will come here again. Bagi menyediakan peluang platform untuk membincangkan isu berhubung amalan klinikal, pendidikan dan pengurusan dalam kejururawatan, Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru mengadakan forum bertema Kepimpinan dan Pengurusan Kejururawatan dan Perbidanan. Forum disertai 100 peserta dari hospital kerajaan dan bukan kerajaan di seluruh negara. Forum memfokuskan hubungan bagaimana kemahiran kepimpinan dan pengurusan dapat menyumbang kepada penjagaan kesihatan yang efisien, berkualiti dan selamat. Kru kabin penerbangan Diraja Brunei RB menerima anugerah pengembaraan dunia WTA buat kali keempat berturut-turut. Pengumuman tersebut dibuat semasa Majlis Gala WTA yang diadakan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Ketua Pegawai Eksekutif RB berkata pencapaian tersebut menandakan dedikasi kru kabin dalam menawarkan perkhidmatan istimewa kepada para penumpang RB. Pencapaian tersebut juga adalah permulaan yang baik ke arah meraihkan Jubli Emas syarikat penerbangan itu. Berita luar negara selepas ini.
Gunung Merapi di barat Sumatera, Indonesia meledak memuntahkan debu ke udara sehingga setinggi 3,100 meter. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Indonesia, Gunung Merapi setinggi 2,891 meter ini meledak pada pukul 2.54 petang waktu setempat dan debu gunung berselerak di kawasan-kawasan berdekatan. Footage saksi menunjukkan debu tebal menjejaskan kenderaan tanaman jalan-jalan raya. Menurut Agensi Gunung Berapi, Indonesia terletak dalam apa yang dipanggil sebagai lingkaran api dan mempunyai 127 gunung berapi yang aktif. Penduduk Palestin berbaris untuk menerima makanan dari penyumbang kebajikan di Rafah setelah Israel melancarkan semula serangan. Pengarah Agung Jawatankuasa Antarabangsa Bulan Sabit Merah ICRC berkata penduduk mengalami kesukaran untuk kelangsungan hidup di tengah-tengah kekurangan makanan dan air disebabkan pertempuran. Rejim Israel terus-menerus membedil semenanjung Gaza sejak kegagalan perjanjian damai. Serangan tersebut telah meragut lebih 15,000 warga Palestin. Serbuan oleh lelaki-lelaki bersenjata ke atas lombong Poderosa di Peru membunuh 9 orang dan mengambil pekerja lombong sebagai tebusan. Menurut sumber rasmi, para penyerang memasuki lubang lombong menggunakan bahan letupan dan bertempur dengan anggota keselamatan di sana serta mengambil 4 pekerja sebagai tebusan. Dalam kenyataan, 10 pekerja cedera parah dan kejadian berkenaan dilancarkan oleh penjenayah terancang. Sukan program Ketempurung Bisai Finale 2023 dimeriahkan dengan acara Walkathon Amal bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin. Walkathon sejauh lebih kurang 2 km disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Tempurung. Acara dimulakan dengan sesi pemanasan badan, juga menyertainya Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Brunei Half Marathon kali ketiga yang diadakan di daerah Tempurung menarik peminat sukan larian jarak jauh. Ia diadakan sempena Pesta Disember Brunei 2023. Lebih kurang 450 peserta dari negara Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia, Filipina dan United Kingdom menyertai larian tersebut yang dibahagikan kepada 4 kategori. Pelepasan larian disempurnakan oleh Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan.